أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: wasam'u situ qala wasam'u wal basaru al muta'alliqani bi jami'il mawjudati. Dan yang kelima, dan bermula sifat ma'ani yang kelima dan yang keenam daripada sifat ma'ani yang tujuh. Daripada segi kiraan bilangan kita nak mengira yang kelima dan yang keenam ialah sama'. Artinya, arti sama' mendengar, dan basar artinya melihat. Jadi seterusnya lah kita nak belajar, nak sambung lagi pengajian kita tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Salah satulah yang kelima dan yang keenam ni daripada sifat ma'ani yang tujuh sifat tempoh hari. Ialah sifat Allah dipanggil nama sifat Allah ini sama'. Artinya, arti sama' ialah mendengar. Mendengar ataupun kita nak kata pendengar, tuju kepada sifat Allah. Nama bagi sifat yang ada pada zat Allah. Setengah guru nak mudah faham, dia buat perbezaan antara nama bagi sifat dengan ta'alluq bagi sifat. Kalau nama bagi sifat Allah dipanggil pendengar. Kalau ta'alluq bagi sifat
dipanggil mendengar. Dan untuk memudahkan kita nak memahami perbezaan di antara sifat dengan ta'alluq bagi sifat. Ataupun kalau kita nak kata mendengar tu nama bagi sifat, kita guna perkataan mendengar, tetapi maksud yang dikehendaki ialah nama bagi sifat yang ada pada zat Allah. Tak ada masalah. Tapi nak mudah faham, setengah tarik ni dia buat beza pendengar dengan mendengar. Tapi naskah yang asal ataupun kebanyakanlah kitab-kitab tauhid kita ni dia tulis mendengar. Kan tak apalah, tak usah duk salah dia lah. Tak salah tu kita duk salah dia. Kan dia tak ada nak keliru tentang sifat dengan ta'alluq bagi sifat. Kan kalau walaupun musannif dia terjemah dengan mendengar atau basar dengan melihat, tak ada nak salah dia tu. Kan sebab muradnya maksudnya nama bagi sifat. Baik. Salah lah kalau kita nak persalahkan ulama, tak betul lah. Kan adalah wajah jalan dia tu. Baik. Yang ta'alluqlah oleh keduanya sama dan juga basar. Ta'alluq dengan apa? Dengan sekalian maujudat, dengan segala perkara yang ada. Ini tempat ataupun perkara yang ditakluki ataupun yang dituntut oleh sifat sama dan juga sifat basar Allah. Kita belajar dah dulu banyak dah kita duk bercerita tentang ta'alluq ni. Kan apa erti ta'alluq? Kan nak mudah kita ceritanya, kerja. Kan dia ada pekerjaan dia, bukanlah kerja macam kita duk faham kita duk buat kerja. Jangan kita duk kiaskan Allah dengan makhluk, tak betul. Allah Ta'ala sama sekali tak serupa dengan kita. Itu kita kena ingat. Sebab tu jangan kita duk perkiaskan Allah ni seperti kita. Kan kita ni ada lagu tu, Tuhan pun lagu tu juga ke? Tak. Jangan duk faham maksudnya lagu tu. Baik. Selagi dia akan jelas lagi, hak tu nak terjemah reti dia, hak dari bahasa Arab tadi ke terjemahan dalam bahasa kita. Saat lagi depan tu musannif dia akan syarah lagi. Dia akan cerita lagi. Dan makna sama' pada hak Allah apa dia? Apa yang dimaksudkan dengan sifat sama Allah Ta'ala? Yang kita kena i'tiqad lah ni. I'tiqad tu jangan lupa. Isbatkan Allah tu bersifat dengan sama. Sungguhnya sifat sama ni pada zat Allah mesti kita i'tiqadkan dalam hati. Sifat yang bangsa ada ni. Baik. Artinya apa? Yang ta'alluqlah mana dia? Dan makna sama pada hak Allah, iaitu sama ni apa dia? Bahasa Arabnya sama. Iaitu makna yang berdiri dengan zatnya, zat Allah Ta'ala. Dengan dia, mana dia? Menyatakan baginya dengan dia tiap-tiap yang maujud. Baik. Sifat yang kata sama ni ialah satu makna, ataupun kita bolehlah terjemah maksud makna ni sifat.
satu sifat, isyarat bahawasanya sifat ni sifat ma'ani, sifat yang maujud kita panggil, sifat yang ada pada zat Allah, tu maksud dia. Sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Yang mana ada saat ni pada zat Allah ni, ada pada kharij, ada pada zihin, sungguh dalam hati kita. Mana hati kita mengaku, hati kita mengiyakan, membenarkan sifat sama ni pada zat Allah. Ada pada kharij dengan maksudnya apa? Sekiranya Allah Ta'ala bukakan hijab, diangkat buang hijab, kan? Dan Allah Ta'ala izinkan bagi kita melihat akan sifat, sifat sama'nya, nescaya kita boleh melihat, kita boleh mendengar, boleh melihat, akan sifat sama, sifat pendengar Allah Ta'ala ni, kan? Hakikat dia hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Lagi kata rupa lagu tu pula, rupa lagu ni, tak ada berupa. Kok kata dengar sifat, kita boleh melihat sifat sama Allah ni, kan? Macam tu kan rupa dia, macam ni kan? Tak ada rupa, tak ada kaifiat. Lagi pergi kata, wah Tuhan ni ada nak berupa lagu kita pula. Tak ada. Tu maksudnya ada, itulah maksudnya ma'ani, kan? Kita duk terjemah sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Baik. Yang mana yang berdiri, ni maksud yang ada. Maksud yang berdiri itu bubuh maksudnya yang ada. Yang adalah sifat sama ni dengan zatnya, zat Allah Ta'ala. Yang adalah sifat sama ni di zat, pada zat Allah Ta'ala. Baik, habis tang situ. Menyatakan, maksud menyata tu maksudnya nyata, jelas. Ini yang kita duk kata inkisyaf dalam bahasa Arab hari tu ni tu. Jelas, nyata, tidak terlindung, tidak tersembunyi. Tu makna menyata. Maksud menyata tu nyatalah. Senang abang, pasal kita mudah sikit nak faham. Maksud nyata ni tak ada terlindung sikit habuk pun, tak ada tersembunyi pun. Kok ada suatu perkara yang maujud yang Allah Ta'ala tak dengar? Asalkan perkara tu benda perkara yang maujud, yang ada, nescaya Allah Ta'ala dengar. Tu. Nescaya Allah Ta'ala mendengarnya. Baik. Itu maksudnya menyata. Menyatakan baginya, yakni bagi Allah, dengan dia, yakni dengan sama' taksat ni, dengan sifat sama' tadi ni, Allah Ta'ala mendengar, nyata, jelas, baginya dengan dia, oleh tiap-tiap yang maujud. Ni benda yang maujud, sagi musannif akan terangkan lagi. Ni kata inkishaf ilmu, kan? Lepas tu sifat basar pun inkishaf juga, sifat sama pun inkishaf juga, ilmu pun inkishaf juga, kan? Cuma berbeza-bezalah maksud inkishafnya tu, kan? Sifat sama bahagian dengar. Baik.
Mendengarlah oleh Allah Ta'ala dengan sifat sama tu tadi. Itu maksud menyata, jelas, terang, tak ada terselindung, tak ada tersembunyi, tak ada tersusup oleh tiap-tiap perkara yang ada. Itu maksudnya yang maujud. Perkara yang maujud tadi ni, sama ada yang maujud itu ialah qadim. Qadim ni kena kepada Allah. Maksud yang qadim ni siapa dia? Contohnya ni, seperti seperti ni misal bagi qadim. Seperti zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar akan zatnya sendiri. Jangan pula kita pergi faham Allah Ta'ala mendengar hanya pada perkara yang bersuara macam kita makhluk ni. Tidak. Allah Ta'ala tak ada suara. Allah Ta'ala sifat perkata dia tak ada suara, tak ada huruf, tak ada dulu, tak ada kendian. Allah Ta'ala mendengar. Sama ada zatnya sendiri ataupun sama ada sifatnya sendiri. Sebab perkara yang maujud, sifat Allah sifat sama. Apa ni sifat kalam Allah ni maujud tak? Maujud. Zat Allah maujud tak? Maujud. Maka didengar oleh Allah. Atas duduk bersama lah Tuhan dengan kita. Kita ni, pendengaran kita ni ada syarat makhluk ni, kan? Terbatas pada perkara yang bersuara saja baru kita boleh dengar, kan? Lepas tu ada lagi lah syarat-syarat lain lagi, kan? Baru kita boleh dengar. Kena dekat, kalau jauh kita tak boleh dengar. Ni hak kita. Kalau ada keliru hak kita dengan hak Tuhan. Kalau ada bawa sama hak Tuhan dengan hak kita lah. Situ lagi dia buat keliru. Allah Ta'ala mendengar akan zatnya. Itu saya tak fikirlah. Dia asalkan perkara hak wujud, kan? Allah Ta'ala mendengarnya. Zat Allah wujud tak? Wujud. Allah Ta'ala dengar ke mana zat dia? Hakikat itu wallahu a'lam. Hakikat Allah Ta'ala dengar, tak usah duk kaji lah, kan? Tak usah duk mengkaji, tak usah duk fikir. Tapi Allah Ta'ala dengar tak akan zat dia? Dengar. Itu kaedahnya. Baik. Itu dia buat contoh tu. Seperti zat Allah. Allah Ta'ala mendengar akan zatnya. Ataupun juga seperti sifatnya. Allah Ta'ala mendengar akan sifatnya. Contoh sifat Allah, sifat yang qadim, sifat Allah lah. Seperti sifat kalam dia, kan? Allah Ta'ala mendengar akan sifat perkata dia. Ataupun sifat yang wujud, yang maujud. Tak kira lah. Lepas tu duk heran lagu mana, atau cari lagu mana, kan? Kalau cari lagu mana tak jumpa lagu mana tu, kan? Kalau duk fikir tu. Baik. Atau baharu, ataf pada kata perkataan qadim tasani, sama ada yang maujud itu ialah yang baharu. Baharu ni kita lah. Maksudnya yang maujud ni ada dua. Senang nak apa? Senang kita nak apa orang panggil, nak bilang, kan? Perkara yang ada ni ada dua. Yang pertama qadim, yang keduanya yang baharu ni. Kita makhluk Allah Ta'ala ni dipanggil yang baharu. Yang pertama qadim tu kena kepada Allah, zat Allah, sifat-sifat Allah, kan? Itu qadim, maujud, ada. Yang kedua hak kita ni kita maklum dah lah. Kita duk cakap apa ni, Tuhan tahu, Tuhan dengar. Tahu tu takluk sifat ilmu. Ni takluk sifat sama Allah, kan?
hatta tak bersuara, tak berbunyi pun. Kan? Jangan kata syarat Tuhan dengar tu kena ada suara baru Tuhan dengar. Kalau tidak bersuara Tuhan tak dengar. Tidak lagu tu. Lagu tu tak katalah perkara maujud yang didengar oleh Allah. Ni rata semua, baik yang tu bersuara, tidak bersuara, kan? Tak ada huruf, tak ada perkataan, kan? Tuhan dengar tu reti dia. Baik. Kemudiannya kata laginya al-musannif, seperti zat sekalian makhluk ni tubuh badan. Zat ni tubuh badan kita, jirim ni. Jirim kita ni bukan ada suara. Kan? Bukan ada suara, bukan ada bunyi apa, tapi Tuhan dengar. Pas nak kaji Tuhan dengar macam mana, benar tak ada suara, tak ada kajilah. Sekali pening lagu tu je. Ya, pasal kita duk faham, kita takut kita duk apa orang panggil duk keliru dengar macam kita ni. Kan? Benda ada suara baru boleh dengar. Kalau tak ada suara tak boleh dengar. Jangan kata faham lagu tu. Hak tu hak kita, sama kita makhluk yang baharu ni. Hak tu hak bukan lagu kita. Begitulah nak faham mudahnya kan. Kemudian ni al-musannif perjelaskan lagi. Dan sama ada bersuara ataupun tiada, yakni tiada bersuara. Jelas ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan sifat pendengarnya itu ada syarat ada suara ke? Tak ada, tak syarat ada suara. Sama ada yang bersuara pun Allah Ta'ala dengar. Kita duduk bercakap ni lah. Yang kita duduk bercakap keluar suara kan. Keluar perkataan. Keluar huruf. Suara yang merangkumi pada suara tersebut. Ada huruf. Adalah baris atas, baris bawahnya. Ada dulu, ada kendian, suara yang kita keluarkan tadi. Kan? Ataupun ikutlah suara saja tapi tak ada keluar makhraj, tak ada keluar apa huruf pun. Gitu saja. Pun suara juga. Kan? Tuhan dengar, tak ada terdinding kan? Tak ada terhijab daripada sifat sama pendengar Allah Taala ni. Ataupun tiada, ataupun tiada, yakni tiada bersuara. Ani kata tidak terdinding dah. Kan? Kok kata Allah Ta'ala cuma mendengar suara kita saja. Kalau tidak bersuara, maka terdinding dari didengar oleh Allah. Bukan lagu tu. Tu maksud nyata saat ni tau. Tidak terdinding, tidak terhijab. Tidak ada suatu pun yang Tuhan tak ada suatu pun perkara yang maujud ni yang Allah tak dengarnya. Tu sifat sama. Nak faham sifat semak, sifat pendengar Allah Ta'ala ni. Lepas tu, dan sama ada jauh ataupun hampir. Sama ada lagi. Sama adalah yang maujud tadi ni. Jauh tu bukanlah. Bagi Allah tak ada jauh, tak ada dekat. Sebenarnya dengan kita ni. Ni hak pada kata kita. Pada kita ni, yang ni jauh ni, kalau dengan kita, kedudukan dia jauh. Kan? Selagi pergi kata takutnya ada benda hak duk jauh, duk dekat dengan Tuhan. Kan? Tu dah bawa kepada Allah tu bertempat. Kan? Tempatnya dekat, tempatnya jauh dengan sesuatu. Takut pergi faham lagu tu masuk jauh. Jauh ni hak ukuran kita manusia. Kita duk mengira-ngiranya perkara tu jauh. Kan?
pasal kita ni kalau benda jauh kita tak dengar. Kan? Kita boleh dengarnya kalau orang duk bersembang tu dekat dengan kita, bolehlah perembang duk dengar apa depa duk bersembang. Kan? Pasal dekat. Itu je. Sagi faham, ya Allah duk tahu mana sampai jauh dengan kita ni. Ada kau faham lagu tu, silap lagu tu sat lagi. Tuhan tak ada tempat apa, tak bertempat. Jadi bagi Allah, bagi sifat pendengar Allah, tak ada kira lah benda tu jauh ke atau benda tu dekat ke, macam mana kita duk iktibar jauh dengan ataupun dekat ni, Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala maha mendengar. I'tiqad kita tu lagu tu. Maka sekalian itu, jadi katanya al-musannif, maka sekalian itu semua tadi seperti zat Allah, seperti zat sekalian makhluk, dan sama ada bersuara atau tiada bersuara, kan? Tidak bersuara tu sifat kalam perkata Allah tu. Kan? Sifat Allah, sifat berkata-kata Allah tu tidak berhuruf, tidak bersuara. Allah Ta'ala mendengar. Jangan kata mendengar tu syarat ada suara, ada huruf. Kan? Tak ada suara. Macam sifat perkata Allah, mana ada suara, mana ada huruf. Selagi kita pergi faham kata Allah mengeluarkan suara pula. Selagi pergi faham kata Allah tu ada bahasa pula. Kan? Ada bahasa Arab lah, ada bahasa itulah, ada bahasa ni. Tak ada. Kalau berhuruf bersuara, tentu dia berbahasa. Macam kita, kalau kita bercakap ada keluar huruf perkataan, kan? Maka daripada huruf perkataan tu sama ada daripada bahasa Melayu ke, huruf perkataan tu sama ada daripada bahasa Cina ke, daripada bahasa India ke. Lagu tu kau faham kita Allah Ta'ala bila dia berkata-kata, bukan lagu tu. Jangan pergi salah faham macam tu. Allah Ta'ala sifat perkataannya qadim. Lagu tu nak kena faham. Tak ada suara, tak ada huruf. Jadi Tuhan dengar tak? Dengarlah. Sifat perkata Allah tu maujud. Setiap benda yang maujud maka didengar oleh Allah. Tu. Faham tang tu dulu. Baik, habis tang situ. Jadi maka sekalian itu dinamai akan dia akan sekalian itu maujud. Nak buh makna maujud mana? Perkara yang ada. Yang qadim pun dipanggil maujud, yang baharu pun juga dipanggil maujud. Situlah, kan? Habis tang situ. Dan bukannya mendengar Allah dengan telinga. Ni peringat siap-siap dah. Jangan duk pi sama Tuhan dengan kita. Tak ada sama sekali. Kau nak sama Allah dengan makhluk, jangan duk sama. Kita ni tujuan kita belajar tauhid ni salah satunya lagi, kan? Pasal kita nak mentakdiskan Allah Ta'ala, nak mencuci, nak membersihkan Allah, sama ada zat dia ataupun sifatnya dari serupa dengan makhluk. Yang tu kena ingat, kan? Apa pun kita duk mengaji, Allah bersifat dengan kudrat. Kudrat Allah tak serupa dengan kudrat kita makhluk. Contohnya, kan? Lepas tu kita duk mengaji sifat iradat Allah. Sifat iradat Allah tak serupa dengan kita. Kita duk mengaji sifat hayat lah apa hari tu. Betul, hak ni pula sifat samak basar, pas nanti sifat kalam. Tak ada serupa Tuhan dengan kita. Kalau ada apa-apa bentuk pemahaman dari kita yang membawa kepada serupa Allah dengan kita, maka pemahaman kita tu salah.
Tu kena ingat. Maka faham tak betul lah tu orang panggil tu. Kan? Kalau kita benar-benar faham, setiap perbahasan lah dalam pengajian ilmu tauhid kita, pasti kita takkan menserupakan Allah zatnya ke atau sifatnya ke dengan kita yang baharu, makhluk yang baharu ni. Situ duduknya. Kan? Yang tu penting. Sebab kadang-kadang sebab kita takutlah, khawatir kita silap faham. Kan? Kita dah memang tak apa nak faham dah. Kan? Khawatirnya apa? Khawatirnya kita ni salah faham, silap pemahaman kita. Kan? Jadi rupa-rupanya apa yang kita faham tu tak betul. Kalau tak betul, kita perbaiki balik. Boleh ubah. Kan? Kita bukan dengan sengaja. Kan? Itu dipanggil silap faham kita. Faham pengajian kita, ilmu yang kita belajar tu kita tak terang maksud dia. Silap pemahaman kita tu. Baik, tak apalah hak tu. Jadi katanya al-musannif, dan bukannya mendengar Allah dengan telinga. Tu. Kita ni makhluk yang baharu ni, syarat mendengar kita kena ada telinga. Telinga ni alat untuk kita boleh mendengar. Kalau tak ada telinga, kita tak boleh dengar. Cuba tak ada telinga, tutup rapat muka kita ni, cupin telinga ke, kan? Apalah wazifah makhluk ni, kan? Gendang telinga ke, kan? Ataupun apalah ada tu, kan? Itu syarat bagi kita boleh mendengar. Kan? Jadi adakah Tuhan macam tu? Tak. Sama sekali tidak. Tak dan tidak, itu mustahil bagi Allah. Jangan nak serupa lah. Kalau pergi kata Tuhan ada telinga, rosak lah tu, punah dah tu, tak betul lah tu. Kan? Tu maksud dia nya. Bersalahan yang baharu. Ni kata lagi al-musannif, bersalahanlah Allah Ta'ala, bersalahanlah sifat pendengar Allah dengan sifat pendengar kita makhluk yang baharu ni. Ada syarat baru boleh dengar. Tuhan tak ada syarat. Tak ada syarat itu, tak ada, kena ada syarat ni, kena dekat baru dengar. Kalau jauh tak dengar supaya kita ni. Kalau ada suara, berbunyi suara, ada huruf atau ada suara, baru boleh dengar. Kalau tak bersuara, tak boleh dengar. Contoh hak tak ada suara ni, percakapan dalam hati kita tu. Kita ada bisik dalam hati, cakap seorang-seorang, tak ada bunyi suara apa dah. Kalau cakap keluar kat mulut ni sungguhlah, kan? Bersuara, berhuruf, kan? Hak dalam hati kita cakap seorang-seorang tu, Tuhan dengar tak? Dengar. Sekali pergi bawa kita Tuhan tak dengar pula. Tak ada suara, tak berbunyi. Orang memang tak dengar kata hati kita, tapi Tuhan dengar. Ni kesalahan ni. Baik. Jadi maka mendengarnya tu yang baharu itu ialah dengan telinga. Jadi katanya al-musannif, kita ni lah, kan, syarat boleh mendengar, kan, perlu lengkap, segala perkara yang menyebabkan kita boleh mendengar. Antara syaratnya telinga. Telinga tu dia bukan kita cupin sahaja, seluruh sistem dalam telinga kita ni, kan, yang boleh membawa kita boleh dengar. Itu sebab kita boleh mendengar, kan. Kalau tak ada tu, boleh dengar tak? Tak boleh dengar. Tuhan lagu tu ke? Tak. Tu tak selalulah, kan. Duk nampak nak serupa dengan kita tu, tak selalu. Tolak selalu. Dah, Tuhan bukan lagu ni.
Kan, takutlah duk mai, kan, duk lintas-lintas dalam hati tu. Kan, takut duk terlintas Tuhan lagu tu, Tuhan lagu ni. Takutlah juga kita pergi silap. Kan, aja duk silap pemahaman kita tu. Dari pi i'tiqad benda yang tak betul. Nah, kita nak i'tiqad mesti perkara yang betul. Baru sah, baru kena i'tiqad kita tu. Kemudian katanya lagi al-musannif, dengan syarat, nah, dengan syarat telinga tu pula, kalau ada telinga pun, kan, kalau adakah kita ni asalkan ada telinga boleh dengar ke? Tak. Nah, sifat pendengar Allah ni dengar, sentiasa bersifat dengan pendengar. Nah, baik. Syaratnya kita ni, nah, dengan syarat suara lagi hampir. Oh, kita dengar ni. Inilah yang baharu ni. Nah, dengan syarat, kan, nah, kita ni boleh dengar sesuatu tu kalau keluar suara. Kan? Contohnya seorang tu duduk menyimbang tepi kita. Kan? Kedengaran suara dia bercakap lah. Suara yang dia keluarkan tadi melengkapi perkataan, huruf-huruf, kan terbit daripada suara perkataan tadi, kan, daripada lidah dia, kan, segalalah yang boleh menyebabkan dia tu boleh bersuara, kan, yang dia tu boleh berkata-kata, yang dia tu boleh bercakap, kan, dan itu sebab dia boleh bersuara, kan. Ada anak, ada tekak lah, ada kerongkong lah, ada lidah lah, ada peti suara lah, tu menyebabkan dia boleh bersuara. Kan? Lalu apabila dia tu bersuara, bercakap, kan, dia bercakap, kita pun dengar. Kan? Itu hak kita lah. Tuhan dengar juga. Allah Ta'ala sifat samanya mendengar yang bersuara. Tapi bukan hanya yang bersuara saja. Hak tidak bersuara pun Tuhan dengar. Dia kena faham betul-betul maksudnya tadi. Nah, lagi syarat apa lagi kita baru boleh dengar? Lagi hampir dengan kita, kan? Lagi dia duduk dekat dengan kita, dia duduk bersembang ke, dia duduk bercakap ke, ikutlah. Yang kita boleh dengar tu, kan, pasal dia duduk bercakap dekat tepi telinga kita, dekat dengan kita, kan. Kalau kita duduk jauh, dah nak dengar kau nak kau tu bersembang, nampak dia gerak-geri mulut dia tu, tapi apa dia kata kita pun tak dengar, kan. Hak tu betul, hak tu makhluk tu, sifat dengar kita yang baharu orang panggil. Nah, hak Tuhan jadi, nah, sifat, nah, arat sifat apa pendengar kita yang baharu ni. Tuhan serupa lagu tu ke? Ada selalulah. Nah, jangan duk kait Tuhan tu serupa macam kita pula. Nah, takut kita pergi silap faham saja. Takutlah, kan, dalam pengajian Usuluddin ni satu lagi yang kita takut, kan, salah faham. Nah, silap faham. Takut sungguh. Kan, kita duk faham lagu ni, tapi yang betulnya lagu lain sepatutnya. Kan, hak kita faham tak betul lagi. Takut lagu tu. Baik. Jaga-jagalah, kan, faham elok-elok. Lepas tu katanya al-musannif, maka inilah yang muktamad. Nah, maka bermula inilah, mana inilah tu tadi hak kita mengaji tu. Nah, hak tadi hak musannif kata dan makna sama pada hak Allah, iaitu makna yang berdiri dengan zatnya sampai habis dah. Nah, yang menyatakan baginya dengan dia tiap-tiap yang maujud, sama ada yang maujud tu qadim ke atau yang baharu makhluk tadi ni ke, sama ada bersuara tak ada bersuara, sampai habis. Yang ni katanya al-musannif, nah, ialah yang muktamad. Inilah qaul yang muktamad, nah, daripada kalangan ulama-ulama usuluddin kita. Qaul yang muktamad ini siapa yang
terah dia daripada mana? Iaitu inilah tadi, ialah mazhab imam kita Abul Hasanil Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, jadi qaul ini hak kita duduk mengaji ni lah, hak asal kita sebut tadi ni. Nah, Allah mendengar, kan, sama ada bersuara ke tidak bersuara ke. Ini mazhab imam kita, nah, Imam Usuluddin kita, mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, kita pegang akidah ni. Ni i'tiqad kita. Nah, inilah keyakinan kita berkenaan tentang sifat sama Allah radhiyallahu anhu. Tapi dan kata setengah ulama, ada pula setengah ulama lain pula bahas. Nah, kata setengah ulama Usuluddin jugalah ni. Nah, ada khilaf juga masalah ni. Apa kata setengah ulama lain tasat ni? Bahawasanya sama itu sifat sama Allah lah maksudnya. Nah, bahawasanya sifat sama Allah itu ialah ta'alluq, ia sama dengan suara, barang ada suara. Pula. Nah, jadi mazhab ni mengatakan Allah Ta'ala hanya mendengar. Itulah maksudnya ta'alluq tu mana mendengar lah. Nah, Allah Ta'ala hanya mendengar ia akan yang suara sahaja. Mana yang ada suara Tuhan dengar. Maksudnya kalau tidak bersuara tak ditakluki oleh sifat sama Allah. Nah, tapi pendapat ni dhaif lah, qaul dhaif. Pendapat yang muktamad tak sah ni. Nah, sama ada bersuara atau tidak bersuara didengar oleh Allah. Nah, baik. Dia kata maka barang ada suara tu memang tak kira lah. Nah, sebarang suara. Nah, asalkan bersuara. Yani barang mana suara tu sama ada yang qadim ataupun yang baru. Kan? Nah, bermaksud kalau yang tidak bersuara Tuhan tak dengar. Kan? Tapi pendapat ni dhaif, ditolak. Nah, sebab tak kata ta'alluq sifat sama Allah ketika tu. Jadi lagu tu pula. Dan tadi kita sebut bertakluk pada perkara yang maujud. Kalau perkara yang maujud macam zat Allah tadi ni, atau sifat kalam Allah, mana ada suara perkataan apa? Kan? Nah, maujud ke tidak? Maujud bermaksud ditakluki oleh sifat sama Allah. Kalau kata hanya bersuara saja yang didengar oleh Allah, kan, membawa kepada tak rata ni perkara maujud yang didengar oleh Allah. Sebab tu musannif kata di sini, maka hanyalah, sambung lagi, hanyalah yakni ta'alluq ia dengan suara sahaja. Nah, jadi bagi qaul, jadi bagi qaul ini, tetapi katanya al-musannif dhaif, tiada dipegang. Tapi qaul ni qaul lemah, qaul yang dhaif, qaul yang lemah, tidak dipegang, yang tak dipegang akan qaul ini. Kita tak beriktiqad lah, kita tak beriktimad dengan pendapat ini. Sebab membawa kepada saat lagi Allah tak boleh dengar perkara yang maujud. Kan? Dia asalkan perkara tu yang maujud, bersuara ke atau tidak bersuara ke, sifat ke, zat ke, semuanya rata didengar oleh Allah. Yang kita duk beramal, yang kita duk pegang, itulah yang kita i'tiqad. Hak dhaif ni tak payah dipegangkan dia.
Bukan kata semua benda dhaif kita boleh pegang, tak payah pegang. Kan? Kita pegang hak mutamat aja. Kan? Takut lagi pi rosak. Takut kita lah pi perosak. Jadi punah balik kita pula sat lagi. Kan? Menyabitkan Tuhan tu sat lagi. Kan? Tak boleh dengar. Padahal Tuhan mendengar. Kan? Apa pi kata Tuhan tak boleh mendengar? Dah pi sabit kata hanya Tuhan boleh dengar perkara yang bersuara saja. Membawa maksud, kan? Tuhan tak boleh dengar perkara yang tidak bersuara. Takut bawa maksud aku tu. Kan? Itu pendapat ni dhaif. Tak usah pegang lah. Biar terang jelas benda tu. Kan? Pas nak kaji hakikat Tuhan dengar, tak usah duk kaji. Kita duk belajar sifat Allah dan ta'alluq bagi sifat Allah dalam pengajian ilmu tauhid ni. Kan, kita bukan nak mengaji hakikat zat Allah, begitulah hakikat sifat Allah. Hak tu tak ada maklumatnya. Ilmu tentang hakikat zat Allah ni tak ada siapa makhluk ni tahu. Hakikat sifat Allah pun kita tak tahu hakikat dia. Kita tahu kan Allah bersifat, ada zat Allah, ada sifat Allah, dan kita i'tiqad. Dan kita tahu sifat, kita tahu ta'alluq bagi sifat, serta nama-nama bagi ta'alluq sifat tersebut. Kita tahu je. Dan kita i'tiqad. Lepas tu nak kaji lebih dalam lagi, tak usah lah. Sekejap lagi fikir, bawa sekejap lagi, Tuhan serupa kita pula. Takut lagu tu sekejap lagi. Baik. Habis tahun tu, mudah je, tak ada payah mana. Kan? Sebenarnya usul dia tak payah mana sangat. Tak rumit-rumit sangat. Kan? Penjelasan ni mudah-mudah je. Baik, selesailah tajuk sama. Kita nak mengaji pula sifat basar Allah dan makna basar pula pada hak Allah Ta'ala itu. Macam mana penjelasan dia? Ialah makna sifat. Makna-makna tu yakni satu sifat. Makna gitu je, senang sikit nak faham. Salah satu daripada sifat ma'ani Allah. Sifat makna isyarat kepada basar ni ialah salah satu daripada sifat ma'ani Allah. Sifat yang makna. Terjemahan dia, uraian makna kita sebut dah tadi. Satu sifat yang maujud, satu sifat yang ada pada zat Allah, yang sungguh lagi ada. Sungguh hak kita duk isbat dalam hati ni. Akal kita duk fikir, kita isbatkan, kita mengaku tentu sungguh. Sungguh sifat basar ni pada zat Allah. Itu sungguh tu. Lepas tu ada ni, ada sifat ni. Dia bukan sifat basar, tak ada. Dia sifat yang ada diri. Ada diri ni boleh dilihat sekiranya dibukakan hijab, sekiranya diizinkan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk melihatnya. Itu ya. Kemudiannya, sekiranya diizin kita melihat akan sifat Allah basar ni, tak ada kaifiat lah. Tak ada dekat, tak ada jauh, tak ada berupa, tak ada lah sebarang apalah tanda-tanda yang ada pada makhluk daripada Tuhan, tak ada. Bukan dalam syurga, bukan di luar syurga. Tuhan tak duduk dalam syurga. Tuhan juga bukan duduk di luar syurga. Jangan pergi etikad lagu tu. Ni pergi etikad esok. Esok di akhirat, kita boleh melihat Allah Ta'ala masa kita masuk dalam syurga esok. Jadi pergi faham tiba-tiba, Allah duduk dalam syurga ke? Jangan lagu tu. Jangan pergi faham lagu tu Tuhan tidak bertempat. Kan kita duk mengaji ahli sunnah wal jamaah, tidak menetapkan Allah tu bertempat.
sama sekali mustahil. Atas tidak, bawah tidak, depan belakang kiri kanan tidak, tepi pun tak, di dalam pun tidak, di luar pun tidak. Tak. Yang tu hak amarah, tanda-tanda makhluk supaya kita sungguh kita berada di dalam rumah. Kita esok ni berada duduk di dalam syurga. Kita sungguh Tuhan dak. Jangan duk iya pula. Tu kata silap faham tu ramai lagu tu. Takutlah salah faham macam ni. Takut rosak je kita. Rosak apa? Punah akidah. Dengan tak perasan dalam masa yang sama kita pisabik Tuhan tu makhluk. Padahal duk mengaji usuluddin Tuhan tak serupa dengan yang baharu. Punya duk menghafal mukhalafatul hawadith cayak di mulut. Alih-alih tiba-tiba pi faham kata Tuhan duduk dalam syurga. Salah. Tak ada sebarang tempat. Tu hakikat Allahnya. Kalau dah pisabik mana tempat pada Tuhan, tu bukan hakikat Allah, tu hakikat makhluk. Duk ngaji dah tajuk hakikat tu apa dia benda. Kan? Baik. Jadi makna basar. Apa dia basar? Jadi basar pada hak Allah Ta'ala itu ialah makna, ialah sifat. Senang pun makna lagi tu je. Kan? Isyarat kata salah satu dari sifat ma'ani. Dan kita jelaskan tadi apa dia. Nak faham maksud ma'ani, makna ni. Yang berdiri dengan zatnya, zat Allah Ta'ala. Maksud yang berdiri senang saja, yang ada. Mana ada, senang. Yang berdiri, yakni yang adalah, tak bercerai tanggai lah. Kan? Ingat lagi maksud takrif sifat hari tu apa dia? Kan? Takrif sifat yang ada pada zat. Tak ada nak bercerai tanggai daripada zat. Hakikat sifat dia bukan boleh bercerai, dia akan boleh bersendirian. Dia bukan boleh duduk dengan sendiri dia. Dia bukan boleh ada, bukan dia boleh bawa diri dia dengan sendiri. Itu bukan hakikat sifat. Itu hakikat zat. Yang dia bertukar takiak hak tu nah. Baik. Yang mana yang saat ni mana dia? Yang berdiri, mana yang adalah sifat basar ni dengan zatnya, zat Allah. Allah bersifat dengan sifat basar. Baik, mudah dah. Menyatakan baginya dengan dia tiap-tiap yang maujud. Inkisyaf juga. Namanya inkisyaf juga. Jadi menyata, maksud menyata mudah saja. Maksudnya nyata. Nyata. Terang. Jelas. Tak ada terdinding. Tak ada terselindung. Tak ada terhijab. Tu nyata. Nak faham erti nyata Yang nyatalah baginya, yakni bagi Allah Ta'ala, dengan dia, yakni dengan sifat basar. Kita panggil mendengar. Itu setengah ulama dia buat nak bagi mudah faham. Pendengar sifat yang pelihat sifat yang ada pada Allah. Mendengar takluk bagi sifat. Nama takluk bagi sifat basar Allah inkisyaf, yakni jelas, nyata. Senang sikit kan, mudah nak faham tang situ kan. Kalau kedua-dua je kita guna perkataan yang sama, susah nak faham. Nama bagi sifat pun kita terjemah artinya mendengar. Takluk bagi sifat pun kita bubuh juga artinya mendengar. Susah nak faham kan.
Saya takut keliru mana satu sifat, mana satu takluk bagi sifat. Kan? Itulah tujuan. Dan setengah-setengah guru ni dia buat seperti itu. Kan? Tak ada nak salah siapa-siapa. Jangan pergi salah kata kalau lagu tu ulama dulu ni tak reti bahasa ni. Jangan. Pasal sebelum ni ada kan orang duk hina lah ulama-ulama yang menterjemah dengan makna men ni. Kan? Duk cela. Kan? Dan kan kalau hang pandai sangat hang karanglah kitab Usuluddin tu. Kan? Nak karang sepatah pun hang tak erti. Hang pandai nak mencela ya, jangan. Maksud dia sebenarnya nak tuju kalau sifat Allah. Kalau nak tuju kepada takluk bagi sifat, dia tak guna perkataan melihat. Dia guna perkataan menyatakan. Faham tu? Nah, dia guna perkataan menyatakan mana tadi? Baginya dengan dia tiap-tiap yang maujud. Yang inilah yang bahasa kita faham maksudnya melihat. Kan? Nah, ada musannif dulu kalau nama sifat dia kalau basar dia pun nama melihat. Takluk bagi basar dia kata menyatakan. Nyata je lah berkait dengan suatu benda tu takluk bagi sifat. Kan? Nah, jadi itu sahaja. Tak ada nak salah tak mana baik, hati-hatilah kan, jangan kita bertabiat suka duk cela orang. Kan, suka duk hina, suka duk persalahkan orang. Kan, tambah-tambah orang yang kita nak cela, kita nak persalah tu orang alim, ulama. Kita pula belagak macam kita alim ulama pula. Kan, padahal kita baru kenal huruf alif bata aja umpamanya lagu tu. Kan, berasa halim sangat dah. Kan, mengaji ni mengajilah. Nak cari ilmu. Kan? Lepas tu lah setengah guru dia kata apa? Permulaan bagi kita yang mengaji ni ialah nak ilmu. Yang mengaji ilmu, dapatkan ilmu, fahamkan betul-betul. Jangan duk jadi kelaku yang kedua apa dia? Takabur, menyombong. Dah berasa dah alim, kan? Mula nak juah orang tu, nak juah orang ni, salahkan orang tu, salahkan orang ni. Kan? Dah, jangan sampai tangga tu. Dia kita ada ilmu, dia mesti apa? Kita mesti berasa tidak berilmu. Tu baru kena. Dah, tu untuk peringatan kepada kita semualah. Kita khawatir kita ni duk kena penyakit apa? Penyakit takabur. Takabur ni menghina orang, mencela orang. Pasal apa? Kita berasa orang tu lekeh. Pasal apa? Kita berasa kita pandai. Kan? Nah, jangan jadi lagu tu. Nah, kita sedia mendengar. Kita sedia menerima. Tak kira siapa yang menyampaikan. Jangan lihat orang yang menyampaikan. Kan? Kadang-kadang kita ni dah tua. Yang nak ajak kita tu orang muda. Kan? Muda daripada aku lagi nak ajak aku. Yang tu tak betul. Jangan lihat tak umur. Kan? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang dah, banyak. Nah, Allah Ta'ala menjadikan orang muda ni lebih pandai daripada orang tua. Yang tu kena faham. Yang kita anggap, kita ni tua, serba-serbi kita tahu. Dah. Dan kita perlu merendah diri. Kita perlu bersedia untuk mendengar. Nah, walaupun yang disampaikan, orang yang menyampaikan perkara kepada kita tu muda, Tuhan beri kemuliaan ilmu kepada orang lebih muda daripada kita. Kan? Hak ni kena faham. Dah, perlu ada merendah diri dalam diri kita. Dah, hawa nak cela orang, daklah, tak beranilah. Dah, kita tangan duk anggaplah pandai, tak ada lah. Di luar sana lebih ramai lagi orang yang Allah Ta'ala beri akal yang kebijakan, kepandaian, ilmu yang luas. Kan? Hawa kata kita cakap pandai boleh syarah sikit-sikit, Allah rasa pandai dah. Kan? Jangan. Ingat yang tu lah. Dan lagi kita ada ilmu, lagi kita duk menunduk. Itu kita nak. Dan biar sampai tangga peringkat, lah ni aku mengaji,
aku tak berasa pun aku ada ilmu. Duk berasa nak kena mengaji lagi nak aku ni. Biar lagu tu. Kan? Tak apa. Ni kalau berasa pandai, ada orang kata beza sikit dengan kita sekali duk tanya orang tu balik kan? Kita berasa pandai. Orang lain tak boleh lebih daripada kita. Itu takabur, ujuk. Mula-mula dengan ujuk dia pergi ke takabur kan? Ada ilmu jaga-jaga. Kan? Alhamdulillah. Kan? Ilmu yang Tuhan beri kepada kita. Tak kira lah sikit atau banyak. Bukan nak menyombong, kan? Niat kita nak sampai. Dan kalau ada orang lain lebih alim daripada kita, alhamdulillah dia lebih pandai daripada aku. Kan? Kita boleh dengar huraian hujah dia pula. Tu sepatutnya begitu. Baik, habis tang situ. Lepas tu tak apalah, sambung lagi katanya al-musannif tiap-tiap yang maujud. Baik, yang maujud ni sama ada qadim, sama ada tiap-tiap yang maujud yang ada tadi ni ialah qadim. Qadim ni tak ada mula, tak ada akhir lah, tak terima akhir lah. Nah, seperti apa? Contoh qadim, zatnya zat Allah dan sifatnya sifat Allah. Nah, ini yang qadim, tak ada awal, tak ada akhir ni. Makna qadim ni kan, tak ada mula, tak ada akhir. Pada Tuhan tak ada mula, tak ada akhir. Yang pertama zat dia, yang keduanya sifat-sifat dia, kudratnya. Allah Ta'ala melihat sifat kudratnya. Kan? Sifat iradatnya, Allah Ta'ala melihat sifat iradatnya. Sebab benda perkara tu maujud, ada. Sehari dia kata tak boleh lihat pula. Supaya saat ni takut pergi faham, mendengar hanya benda hak bersuara saja. Kalau benda tak ada suara, Tuhan tak dengar. Jangan lagu tu, tak betul. Pada buat heran, Tuhan tengok macam mana sifat kudrat dia. Ada pelik pasal apa? Itu hakikat tu sadok tanyalah. Kan? Supaya saat ni lah Tuhan dengar benda hak tak ada suara lagu mana. Yang kita ada pening tu pasal kita nak cuba samakan Allah dengan kita. Tu yang kita pening tu. Kalau kita boleh faham Allah tak serupa dengan kita, tak nak pening dah hati-hatilah kan. Atau baharu, atau pada kata qadim ataupun sama ada tiap-tiap yang maujud itu yang baharu. Kita inilah contoh yang baharu. Yang baharu ni yang dijadikan oleh Allah ni. Seperti zat tubuh badan sekalian makhluk tu contoh yang baharu. Bukan yang tu sajalah yang baharu. Kan? Cuma al-musannif tuju terus. Kan? Zat tubuh badan kita ni. Pasal itu hak biasa kita boleh contohnya nak bagi mudah faham, kalau benda tu hak benda yang boleh lihat tu, benda hak lagu tak syak ni. Tapi sebenarnya benda yang asalkan maujud kan, tetapi bukan jirim, bukan jisim, Allah Taala melihat. Ni contoh yang baharu seperti jirim tubuh badan kita. Tuhan nampak tak? Tuhan lihat dak kita ni? Lihat. Tak ada tersembunyi, menyorok pilah celah almari tang mana. Kan? Tuhan melihat. Gelap, kita yang kata gelap. Di sisi Tuhan tak ada gelap, tak ada cerah. Jangan duk kata Tuhan ada cerah, ada gelap. Kan? Sehari pisabik kita dengan Tuhan tu serupa pula. Hak ada cerah yang duduk dalam matahari, dalam zaman, dalam masa, dalam tempat ni kita. Tuhan tak ada terikat dengan masa, dengan tempat, tak ada terikat apa-apa. Itu baru Tuhan, baru kenal Tuhan. Hak suruh kenal Tuhan ni. Kan? Biar kenal. Kan? Jangan tak kenal. Kan? Duk sabit Tuhan macam kita, hang tak kenal Tuhan lagi tu. Baik. Lepas tu sama ada berdinding atau tiada, ta'mim kita seterusnya. Sama ada berdindingkah
sama ada tiap-tiap yang maujud tadi berdinding kan ataupun tidak berdinding, duduk di sebalik dinding kan. Bukan maksudnya Tuhan berduduk di sebalik ni, tak, kita lah kata kan. Kita kalau duduk sebalik dinding, nampak tak benda hak duduk ada di sebalik dinding tu? Memang tak nampak kan. Duduk terceromoh depan kita tu baru nampak kan. Tuhan lagu tu, kalau kita nak kaitkan lagu tu, tak ada kaitan apa. Tak ada dinding yang ada depan mata kita ni menghijabkan Allah dari boleh melihat perkara yang berada di sebalik dinding tadi. Dah. Tu semuanya dilihat oleh Allah. Begitu juga ataupun tiada berdinding. Tu ta'mim. Tiap-tiap yang maujud tadi ni, tiap-tiap perkara yang maju wa ima qadim kena ke Tuhan lah, ataupun yang baharu saat ni. Lepas tu sama ada lah tiap-tiap yang maujud tadi ni ataupun yang baharu tu pun tak apa. Sama ada yang baharu lah, yang ada jauh ada dekat sebalik dinding atau tidak ni, hampir ialah jauh ataupun ialah hampir, tak ada terikat jauh atau dekat. Kita boleh melihat sesuatu terkait dengan dekat. Kalau jauh, tak nampak dah. Duduk balik dinding tu je tak tahu dah, tak nampak dah apa sesuatu. Tu contoh dia lah. Jadi katanya al-musannif, sekalian ini semua taksat ni, sama ada qadim ataupun baharu taksat ni, semua ni katanya al-musannif ialah dinamakan la'alla sawab tu dinamai ialah dinamai akan dia akan sekalian ini maujud. Itulah maksudnya yang ada kan. Allah Ta'ala pun dipanggil maujud, yang baharu ni pun dipanggil maujud kan. Apa tak ada nak keliru apa-apa, asalkan ada. Maka terkeluarlah yang mustahil kan. Pasal mustahil itu tak ada kan. Mana boleh benda tak ada sahkah dilihat? Tak boleh, tak sah dilihat. Bukan cara dia. Kalau benda ada, ya Allah Ta'ala melihatnya. Tu maksud nahbaknya. Baiklah, mudah je, tak ada payah mana sebenarnya kita mengaji pagi ni. InsyaAllah kita boleh faham. Cuma faham, bagi kenalah. Faham betul-betul ya. Baik, kita berhenti dulu tentu. Qala al-musannif, dan bukannya melihat Allah Ta'ala dengan biji mata. Jangan duk kata lagu tu. Kita sungguh kena ada biji mata baru boleh melihat. Baiklah, ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam.